Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Kanta 744 pagi. Kami mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Malaysia menyasarkan sumbangan 100 juta ringgit bagi membantu serta mendukung perjuangan rakyat Palestin. Timbalan Perdana Menteri berkata dalam belanjawan 2024 yang dibentang pada Jumaat, Malaysia telah menyatakan komitmen untuk menyalurkan bantuan berjumlah 10 juta ringgit sebagai permulaan. Peningkatan peruntukan 4.89 bilion ringgit atau 13.45% kepada Kementerian Kesihatan membolehkan lebih banyak inisiatif dan projek pembangunan dapat dilaksanakan. Menteri Kesihatan berkata peruntukan sebanyak 41.2 bilion ringgit mampu meningkatkan mutu perkhidmatan kesihatan di Malaysia. Ia juga dapat menambah baik fasiliti daif selain fokus kerja awalan pembinaan hospital. MINDEF beri penekanan terhadap pelaksanaan perolehan aset baru melalui belanjawan 2024. Timbalan Menteri Pertahanan berkata, MINDEF tumpu pemerkasaan aset di pintu sepadan, keselamatan perairan negara dan kesejahteraan warga pertahanan. Ia termasuk memantapkan kemampuan ATM dengan pembinaan tambahan 7 pos kawalan di pintu sepadan Sarawak Kalimantan selain pembelian 3 buah kapal misi pesisir LMS. MINDEF menerima peruntukan 19.7 bilion ringgit dalam belanjawan tersebut. Kementerian Dalam Negeri KDN akan terus bersama kerajaan dalam mempertingkat keberkesanan dan kecekapan perkhidmatan kepada rakyat dan negara. Menterinya berkata ia selaras peranan besar KDN dalam memastikan keselamatan dan ketenteraman awam sentiasa terpelihara, termasuk memperkukuhkan keselamatan sepadan, perairan dan pintu masuk antarabangsa negara. KDN diperuntukkan 19 bilion ringgit dalam belanjawan 2024. Peranan Pusat Ekonomi Digital PEDI perlu diperkasa bagi membolehkan ia menjadi pemangkin ekonomi digital. Menteri Komunikasi dan Digital berkata sudah tiba masanya pengoperasian PEDI ditingkatkan ke satu tahap dengan penetapan Hala 7 baru. Hala 7 baru PEDI akan diumumkan menerusi Hari Anugerah PEDI yang akan diadakan bulan depan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. MyAirline menyatakan permohonan maaf susulan penggantungan operasinya yang berlaku di luar jangka. Syarikat penerbangan itu sedang mempercepatkan proses bayaran balik kepada semua penumpang dan agensi penerbangan yang terjejas. Bagi memudahkan proses bayaran balik, penumpang digalakkan untuk memberikan nombor tempahan menerusi email customercare@myairline.my. Semua kaki tangan MyAirline juga masih dalam pekerjaan penuh dan tidak diletakkan sebagai bercuti tanpa gaji. Lebih 500 peserta menyertai Himpunan Solidarity for Palestine. Himpunan sebagai sokongan terusan kepada rakyat Palestin yang berjuang selama 75 tahun berdepan keganasan rejim Zionis. Menurut Ketua UMNO bahagian Kangar, ini menunjukkan ketegasan rakyat Malaysia mempertahankan kedaulatan Palestin. Terdahulu, para peserta berarak sejauh 4 km ke Masjid Al-Wawi Kangar sambil mengibarkan bendera Palestin dan membawa spanduk mengecam kekejaman Zionis. Di Perak, seorang tukang kebun ditahan berkaitan kes bunuh seorang pengawal keselamatan di sebuah sekolah di Bandar Seri Botani semalam. Ketua Polis Daerah Ipoh ACP Yahya Hassan mengesahkan penahanan lelaki berusia 55 tahun selain merampas senjata digunakan untuk membunuh. Suspek akan dibawa ke Mahkamah Magistrate Ipoh pagi ini untuk permohonan riman. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kadun Keseksaan. Sementara itu, di Kerian Perak, sepasang suami isteri warga emas serta anak lelaki mereka ditahan bagi membantu siasatan kes kematian seorang kanak-kanak berusia 2 tahun 2 bulan yang disyaki didiran. Hasil bedah siasat dapati punca kematian disebabkan pendarahan teruk di bahagian kepala akibat hentakan objek tumpul. Menurut Ketua Polis Daerah Kerian, siasatan dijalankan mengikut Seksyen 302 Kadun Keseksaan. 340 individu ditahan menerusi optapis khas di seluruh Johor antara Selasa hingga Khamis lalu. Kesemua suspek ditangkap atas pelbagai kesalahan dadah termasuk 243 penagih, 74 individu memiliki dadah dan 23 kes bekalan.
Ketua Polis Johor berkata 28 suspek berstatus orang dikendaki turut ditahan. Nilai rampasan keseluruhan termasuk sitaan 7 kenderaan dan wang tunai bernilai RM82,980. 195 parti ditahan Jabatan Imigresen Johor hasil serbuan 2 buah penempatan haram di kawasan bekas tapak binaan di Gelang Patah awal pagi Jumaat. Pengarah Imigresen Negeri berkata serbuan dijalankan susulan aduan orang awam mengenai kehadiran parti dipercayai tanpa dokumen sah. Lokasi penempatan tersebut jauh dari laluan utama selain dikelilingi pokok sawit dan kontena lama bagi memudahkan parti menoloskan diri. Kementerian Komunikasi dan Digital telah mengenal pasti beberapa syarikat permainan video antarabangsa yang berpotensi bertapak di negara ini. Ia sekaligus menjadikan Malaysia sebagai gaming hub di rantau Asia Tenggara. Menteri Komunikasi dan Digital berkata peruntukan RM30 juta dalam belanjawan 2024 bagi mempromosi Malaysia sebagai hub pembangunan industri isukan. Golongan muda digesa merebut peluang mengikuti latihan dan program yang ditawarkan menerusi PD. Ahli Parlimen Bandar Tun Razak berkata latihan ditawarkan menjadi platform mendalami bidang ekonomi digital dan memajukan sosioekonomi setempat. Karnival Pembelajaran Sepanjang Hayat PSH Komuniti Madani Peringkat Kebangsaan 2023 berjaya mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Record. Lebih 14,500 peserta menyertai PSH. Ia merupakan penyertaan teramai yang dilaksanakan serentak di seluruh negara di 92 college community melibatkan 542 kursus jangka pendek yang ditawarkan. Ia melibatkan penyertaan golongan remaja, pelajar, pekerja industri, suri rumah dan warga emas. Karnival PSH berlangsung di Dewan Jubli Perak, Kuala Kangsar. Urus dengan efisien tanpa birokrasi. Menurut penganalisa korporat dan perniagaan Muhammad Faisal Abdul Malik, peruntukan buat PMKS perlu diurus dengan cekap agar tiada ketirisan dalam memastikan golongan sasar menerima manfaatnya. Sementara pakar ekonomi Profesor Dr. Jomo Kome Sundaram berpandangan peruntukan diberi perlu seiring program pemerkasaan PMKS bagi memastikan sektor ini lebih berdaya tahan. Ini termasuk program galakkan pelaburan dalam negara yang secara tidak langsung melonjakkan aktiviti melibatkan PMKS. Belanjawan 2024 dilihat sebagai pelengkap kepada dasar dan polisi yang telah diumum kerajaan. Setiausaha Agung Pertubuhan Kebangsaan Pekerja Berkemahiran Muhammad Rizan Hassan berkata, ia seiring usaha pembinaan bakat dan potensi tenaga kerja masa depan. Sementara itu, Dekan Pusat Pengajian Siswazah UMK, Profesor Dr. P. Balakrishnan berpendapat, inisiatif pembangunan pendidikan TVET perlu bermula di peringkat sekolah. Ia boleh dilaksanakan dengan pendekatan sesuai bagi memenuhi keperluan industri pada masa depan. Belanjawan 2024 bukti kerajaan perpaduan membela kebajikan pesawah berseluruh negara. Pengerusi Mada berkata ini termasuk pengumuman harga lantai belian padi yang dinaikkan kepada RM1,300 berbanding RM1,200 per tan metrik sebelum ini. Selain RM3 bilion bagi menaik taraf infrastruktur pengairan di kawasan muda, lebih 57,000 pesawah turut menerima manfaat daripada skim takaful tanaman padi. Kerajaan dijangka menjana pendapatan cukai perkhidmatan tambahan sebanyak RM900 juta pada tahun 2024. Ia berikutan rancangannya untuk menaikkan kadar cukai perkhidmatan kepada 8% daripada 6%. Ketua Bahagian Percukaian Dalam Malaysia berkata, ia juga meluaskan skop perkhidmatan bercukai. Kerajaan diharap akan memperluas pengecualian perniagaan ke perniagaan yang kini terpakai kepada perkhidmatan bercukai tertentu yang ditetapkan. Penjawat awam menghargai pemberian bayaran insentif awal kajian ASPA menerusi belanjawan 2024. Ini dapat meringankan beban mereka selaras peningkatan kos sara hidup semasa. Menerusi insentif ini, pejabat awam grade 56 dan ke bawah termasuk lantikan kontrak bakal menerima RM2,000, manakala RM1,000 diberikan kepada semua jawatan utama sektor awam dan pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen serta veteran tidak berpencen.
MCMC menyifatkan belanjawan 2024 sebagai belanjawan yang mampu memacu negara ke arah sebuah negara berinovasi, berteknologi tinggi dan memperkasa ekonomi digital. Penerusinya berkata, MCMC akan terus komited memastikan agenda pertumbuhan ekonomi digital negara dapat memperkasa rakyat ke arah literasi digital yang tinggi. Jabatan Penyiaran akan melaksana pelbagai inisiatif komunikasi, pendigitalan serta sokongan kepada bakat-bakat dan projek kreatif tempatan. Ketua Pengarah Penyiaran berkata peruntukan belanjawan 2024 dapat melahirkan lebih ramai pemain industri berkaliber sekaligus merancangkan lagi penghasilan kandungan bermutu dan berkualiti tinggi untuk RTM. RTM juga komited jalin kerjasama dengan semua pihak, terutamanya penggiat seni kreatif serta memastikan matlamat peruntukan sampai kepada kumpulan sasar. Finas berharap peruntukan bagi industri kandungan kreatif menjadi pemangkin semangat selain membantu pertumbuhan ekonomi dan budaya negara. Sektor itu menerima peruntukan RM60 juta di bawah dana kandungan digital DKD dan RM90 juta di bawah inisiatif Film in Malaysia Incentive FIMI. Cyber Security Malaysia yang menerima peruntukan RM60 juta akan manfaatkan peruntukan tersebut sebaik mungkin. Ia bagi melaksanakan pembangunan rangka kerja pengujian keselamatan cyber 5G serta kepakaran tempatan terhadap teknologi 5G. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya, Cyber Security akan memperkuat keupayaan teknikal selain memperkasa inisiatif dan program keselamatan cyber demi mengukuhkan ekosistem keselamatan cyber negara selari matlamat membangun Malaysia Madani. Masuk hari ke-8, rejim Zionis meneruskan serangan udara dengan menyasarkan beberapa rumah penduduk dan fasiliti di Kem Jabalia dan Kejiranan Al-Mashruh. Menurut Menteri Kesihatan Palestin, terbaru melalui serangan itu, puluhan lagi rakyat Palestin terbunuh sementara mangsa cedera dibawa ke Hospital Nasser di Khan Yunis. Sehingga kini angka korban serangan Zionis di Gaza meningkat kepada lebih 1,900 orang. Lebih 5,000 penyokong Palestin berarak memberi sambil melaungkan pembebasan buat Palestin. Mereka terdiri daripada rakyat Itali dan Palestin serta beberapa kumpulan pelajar dan organisasi berhaluan kiri. Parakan bermula di stesen kereta api pusat Milan menuju ke beberapa kawasan. Mereka membawa spanduk Solidarity with Palestine sambil menyelar tindakan rejim Zionis Israel. Ribuan menyertai tunjuk perasaan pro-Palestin di London. Ini bagi menyuarakan solidariti terhadap rakyat Palestin dan menuntut penamatan segera serangan udara Israel ke atas Gaza. Jalan-jalan di bandar itu dibanjiri lautan penunjuk perasaan yang berselimutkan bendera Palestin sambil memegang spanduk bertulis Free Palestine. Serangan setakat ini telah mengorbankan ribuan nyawa penduduk di Gaza, termasuk kanak-kanak dan wanita sejak 7 Oktober lepas. Sementara itu, ratusan rakyat Jordan berkumpul di Amman membantah sokongan Amerika Syarikat AS kepada rejim pengganas Israel. Mereka berkumpul di sekitar kedutaan AS sambil melaungkan protes terhadap negara itu serta serangan rejim Zionis tanpa henti di Gaza. Jumaat lalu, penduduk Jordan telah berdemonstrasi menuju ke sempadan Jordan Palestin. Lubnan bakal memfailkan aduan kepada Majlis Keselamatan PBB mengenai pembunuhan sengaja seorang wartawan negara itu di tentera Israel. Selain Isam Abdullah yang terbunuh, insiden itu turut mencederakan 2 lagi wartawan antarabangsa. Lubnan menyifatkan serangan ini sebagai tidak berperih manusiaan serta melanggar hak asasi manusia. 3 anggota Parti Pekerja Kurdistan PKK terbunuh dalam serangan drone di utara Iraq yang didakwa dilancarkan tentera Turki. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah mengumumkan pada Rabu bahawa negara itu akan terus memperhebatkan serangan yang menyasarkan pejuang dari kumpulan militan Kurdish di Syria dan Iraq. PKK yang telah melancarkan pemberontakan selama beberapa dekad terhadap Turki dianggap sebagai kumpulan pengganas oleh Ankara dan sekutu baratnya. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan.